Selamat datang Tuan Kesan Haziq. Sementara tunggu yang lain, saya on dekat Facebook dulu. Okay. Mana dah ni? Sekejap saya nak share link dekat Facebook dulu. Okay. Kita start awal sikit. Sepatutnya saya nak start jam 9.40 tapi sebab solat Isyak habis awal, so bolehlah start awal sikit. Okay. So sementara tu saya nak share link Facebook live juga. Okay dah. Okay, selamat datang semua. Tuan Izzuddin, Aweh, Haziq, Kesan, Din. Dekat Facebook pun kita dah ada. Okay. Speaker view, okay. Okay, so saya ingat boleh start Tapi sebelum tu suara okey tak? Boleh komen sikit. Suara boleh dengar tak? Dekat Zoom suara okey tak, boleh dengar? Dekat Facebook macam mana tuan-puan? Suara okey tak, boleh dengar? Okey. Kalau suara okey boleh dengar. Cantik. So kita start lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada tuan-puan kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Actually kalau ikut yang sebenarnya saya nak buat hari Isnin malam, tapi sebab baru-baru ni kan tak ada air dekat Selangor kan, jadi kelang kabut sikit. So hari Isnin tu kira dah ada lah. Cumanya masih lagi rasa macam rushing sebab terpaksa keluar daripada Shah Alam pergi cari tempat yang ada air sebagainya kan. So bersyukurlah, Alhamdulillah, sebab masalah air pun dah selesai. So dah back to normal. So boleh menjalankan aktiviti harian macam biasa. So memang betul lah kan dalam Quran cakap kan, Allah SWT cakap waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Afala tu'minun. Surah apa tu saya tak ingat dah. Dan tidakkah kamu perhatikan kami menjadikan segala sesuatu daripada air? Tidakkah kamu beriman? Macam itulah kan. So clear. Okay, bagus. So untuk maklumat,
tajuk pada malam ni, dia actually tajuk pada malam ni saya tak nak pergi amat detail sebenarnya, sebab tajuk yang saya share dekat announcement tu tajuk berkenaan dengan asas kajian syarikat. So asas kajian syarikat ni kalau dalam bahasa lainnya adalah analysis fundamental ataupun fundamental analysis lah. Okay. So untuk tidak membuang masa, saya share slide dulu untuk tuan-puan tengok. Sekejap share screen. Okay. Boleh nampak tak screen yang share? Screen yang share screen yang saya share. Kalau nampak boleh komen sikit. Nampak tak? Tiba-tiba kalau nampak boleh nampak yang apa ni? Yang manusia tu kan? Boleh komen sikit tak? Nampak tak screen? Selamat datang semua rakan-rakan ahli grup dan makin ramai dah. Dekat Facebook pun dah ramai. Nampak tak slide? Kalau nampak boleh komen sikit. Okay. Okay, semua dah cakap nampak. Sebab komen dekat Zoom dia cepat sikit dekat just minum air sikit. Kalau komen dekat Zoom dia on spot, tapi kalau macam komen dekat Facebook dia ambil masa dia punya lagging tu 20 second. Kalau siapa yang tak biasa live dekat Zoom dengan Facebook kan. Kalau saya gunakan Zoom sebagai dia punya medium yang utama, untuk Facebook decode data tu dan code dan decode balik data daripada Zoom ke Facebook dan dia paparkan dekat Facebook punya screen, dia akan ambil masa 20 second. So kalau saya cakap sekarang, let's say saya cakap sekarang, 20 second baru dia akan muncul dekat Facebook. Sebab tu dia macam ada lagging sikit lah. So kadang-kadang kalau macam bila dah akhir-akhir sesi kan, bila dah bagi kata-kata terakhir kan, tiba-tiba baru ada muncul soalan dekat Facebook. Itu menunjukkan yang memang dia lambat sikit. Bukan tuan-puan yang lambat tanya soalan, cuma penerimaan tu dia ambil masa 20 second. Itulah. Kalau dekat Zoom dia on spot. Tanya je terus saya boleh nampak. Okey. Semua dah okey. Okey, untuk tajuk pada malam ni saya tak nak pergi terlampau detail sangat sebab ini sebagai introduction je lah sebenarnya. Antara satu perkara yang penting sekiranya kita baru nak mencubakan diri ataupun kita baru nak berkenalan dalam pasaran saham adalah asas kajian syarikat ataupun istilah lain kita panggil sebagai fundamental analysis. So, apa maksud fundamental kan? Secara umumnya kalau kita tengok fundamental, istilah fundamental tu sendiri jadi ramai orang tak faham kan istilah fundamental. Fundamental ni dia sebagai asas ataupun tapak ataupun kalau manusia macam dia punya tulang belakang lah kan, vertebra tu kan yang tulang belakang tu, ataupun sistem rangka kita punya skeleton rangka tu, itu dipanggil asas lah, maksudnya yang menyokong, yang menjadi asas tempat terbinanya. Kalau contoh sebagai contoh, let's say kalau kita nak buat satu building kan, kita nak buat satu rumah, first kita kena ada tapak dululah. Okay? Kita kena ada tapak dulu. So bila dah ada tapak, barulah kita boleh buat satu rumah. Okay? Atas tapak tu. So barulah boleh pasang atap macam tu. And then yang lain-lain akan datang kemudian. So benda ni, tapak ni kita panggil sebagai fundamental lah. Dia punya asas dia kan. Sebab tu kalau macam kalau siapa-siapa yang follow berita-berita luar negara kan, cakap fundamental Muslim teroris. Actually istilah tu salah sebenarnya kan.
Sebab orang yang betul-betul fundamentalist, dia berpegang teguh dengan asas. Kalau yang teroris ni dia dah terkeluarlah daripada asas yang sebenar. Sebab dalam Islam, asas dia adalah keamanan. Sebab istilah Islam tu sendiri, kan, Islam tu sendiri berasal dari perkataan salam. Salam. Salam ni maksudnya sejahtera ataupun aman ataupun sejahtera. Itu dia punya asas dia. So perkataan Islam tu adalah terbitan lah daripada perkataan salam. So kalau orang cakap fundamental teroris tu memang dari segi istilah pun dah salah dah sebenarnya. Sebab orang yang tak berdasarkan asas yang betul yang Islam ni, baru dia akan menyimpang daripada ajaran sebenar, baru dia akan jadi teroris. Kalau dia dah memang fundamentalist, seorang Islam yang fundamentalist yang berpegang betul dengan asas Islam, memang dia akan jadi seorang yang peace lover lah. Dia akan sukakan keamanan, sukakan kesejahteraan. Sebab tu kita sentiasa bagi salam, kan? Kita bagi salam. Sebab salam tu sendiri adalah doa untuk minta kesejahteraan. Salam sejahtera, kan? Salam tu sendiri pun istilah dia sejahtera lah, kan? Maksud dia. Okey, itu sebagai asas dia lah. Apa maksud fundamental? So bila kita dah ada asas, dah ada ilmu asas tu, ilmu fundamental tu, baru kita boleh bertapak dengan lebih jelas. Okey. Tapi untuk tuan-puan jual dan beli saham, sebenarnya dia ada juga kita panggil sebagai kategori yang boleh di apa ni, macam macam mana saya nak cakap kalau bola sepak saya tak berapa sangat, saya tak pandai sangat, tapi at least kan, kalau macam contoh dekat Padang kita ada penjaga gol, kan, tapi semua dikira sebagai pemain bola sepak. Kita ada penjaga gol, kita ada penyerang, kita ada defend, kan, kita ada defend yang duduk kat tepi, kan, yang duduk kat tengah tu saya tak tahu sangat. Tapi itu sebagai, walaupun semua adalah pemain bola sepak contohnya, kan, pemain bola sepak, nak bagi contoh pun tak kerti. Tapi semua pemain tu dia ada dia punya posisi-posisi dia. Kita bagi posisi lah, kan. Sebagai keeper, sebagai striker, defense. Ini yang saya tahu sikit-sikit lah. Saya tak kerti sangat buat bola. Wing, kan, yang duduk kat tepi-tepi tu, kan. Macam itulah contoh. Duduk kat tengah-tengah tu apa nama entah. Tapi kalau dalam pasaran saham kita tak panggil pemain lah, kita panggil pelabur. Okey, kita panggil pelabur. Tapi dalam kategori pelabur-pelabur saham ni, dia ada kita boleh kategorikan dia sebagai at least dalam 3 kategori. Dalam at least dalam kita 3 kategori. Kategori pertama dipanggil scalper. Okey. Kategori kedua kita panggil swing lah ataupun position traders. Nanti saya explain sikit-sikit lah. Dan kategori ketiga kita panggil sebagai investors lah. Okay. Scalpers. Ini pun saya ada hurai sikit dalam buku dalam e-book yang saya tulis, tajuk Pejam Celik Saham. Nanti kalau tuan-puan ada baca ataupun ada beli e-book tu, nanti tuan-puan boleh tengok penjelasannya lebih detail lah yang saya terangkan. So, secara umumnya macam ni, saya nak bagi dia gerak ni. Grup, kita grupkan dia, kita kecilkan dia sikit. Rumah kita dah jadi kecil lah. Secara umumnya dari segi istilah, saya ambil yang baru kat sini. Kita buat 3. Kita buat 3. Apa maksud scalper, apa maksud swing, apa maksud investor. Ni secara umum je lah. Sebelum saya pergi kepada kita punya topik hari ni, nak kena bagi dulu overview dulu. At least tuan-puan tahulah kenapa nak kena ada kajian technical analysis, kenapa nak kena ada kajian fundamental analysis. Okay. Sekejap, saya cuba mute dulu semua. Okay. Okay, maksud scalper, kalau siapa-siapa yang biasa dengan pembedahan, kan, macam saya dulu
kalau dekat klinik kita ada buat surgery, bedah orang lah kan. So untuk potong isi tu, untuk potong kita punya isi, sebab kalau saya dulu kalau buat surgery biasa kawasan mulut lah kan, kita potong gusi kan, potong lidah, potong bibir tu. Untuk dapatkan potongan yang cantik, kita akan gunakan scalpel. Okay, scalpel saya tulis kat sini, scalpel blade. And then scalpel blade ni dia ada banyak dia punya jenis-jenis lah. Dia ada nombor-nombor dia. Ni. Saya selalu guna nombor 11. Kadang-kadang kita pakai nombor 15. Nombor 15 dengan nombor 11 dua-dua pun okey. So scalpel ni dia very sharp. Kita cuma boleh pakai sekali je untuk satu nak cakap sekali potong tak juga. Pakai sekali je lah untuk satu sesi. Kalau macam contoh saya dah pakai yang nombor 15 ni kan, kita potong sikit gusi patient kan. So bila dah potong tu, once kita dah potong sekali, dia memang dah tak sharp dah macam yang first cut. First cut tu yang paling okey lah. Dah masuk second, third cut tu, dia dah tumpul dah. So maksud scalpel ni sebenarnya, istilah dia adalah pisau bedah. Istilah dia adalah pisau bedah. So kalau dalam trading, istilah scalpel ni dia merujuk kepada istilah FIFO lah kan. Kita panggil fast in, fast out. So siapa-siapa yang dia detect dalam time frame yang very small, contoh dalam 1 minit, 3 minit, 5 minit, mungkin boleh juga sampai 15 minit, setengah jam lah macam tu. So maksudnya kita cepat-cepat masuk, cepat-cepat keluar. So sebagai contoh, just nak bagi contoh je, saya bagi contoh untuk hari ni. Saya cuba buka dulu satu saya cuba buka platform, nanti kita tengok. Tunggu loading jap. Actually kenapa saya nak share istilah-istilah ni, sebab kadang-kadang bagi orang yang tak biasa dengan istilah-istilah ni kan, dia macam kenapa, apa maksud scalpel kan, apa maksud FIFO sebenarnya. Benda-benda tu at least kita adalah idea sedikit macam tu. Okay, saya share balik screen. Contoh kan macam ni. Kalau scalpel ni sebagai contoh, mungkin masa pasaran tengah cantik, tapi tadi pasaran duk tengah drop kan. Kalau tengok pasaran memang drop kau-kau, sebelah petang tu dia mula nak rebound balik. Kalau tengok tadi macam contoh Evergreen. Okay, macam contoh Evergreen, dalam yang group sharing, tadi pagi memang dah ada sharing lah kan. Jam 9.40 pagi tadi dah ada sharing dalam group sharing counter saham 9.48 pagi. Okay, so sharing yang dibuat dalam group tu most of the time adalah counter-counter yang berpotensi lah. Adalah beberapa kriteria yang saya dan ahli group tengok. Kita tengok dekat platform dan kita decide adakah counter tersebut ada potensi ataupun tak ada kan. Macam contoh Evergreen, sebelah pagi ni pun kita dah nampak dah dia dah ada potensi, dah ada potensi untuk dia naik. So untuk seorang scalper, dia tak perlukan masa yang panjang untuk dia decide. So let's say dia dah nampak ada peluang, dia dah boleh buat entry dekat mana-mana yang dia rasakan berbaloi lah untuk dia buat entry kan. Contoh dia masuk immediately dekat kawasan harga buat pergerakan mendata macam tu kan. Dan dia dah tengok beberapa kriteria-kriteria lain yang ada dekat sini. So bila dah dia decide ada potensi untuk dia buat scalping, maksudnya dia nak dapatkan beberapa bit kenaikan tu, so dia masuk. Bila masuk, harga naik beberapa bit, atau mungkin dia tunggu sampai petang ke, atau dia tunggu sampai pukul 12 ke pukul 3 macam tu kan. Harga dah naik beberapa bit, dia dah jual. Okay, dia dah jual. So tujuan dia sebenarnya dia nak potong sikit je. Macam surgeon kan, macam ataupun doktor yang buat operation lah kan. Dia nak potong sikit je. Contoh dia nak potong sikit je bahagian tu je. So dapat beberapa bit harga tu, tak kisahlah berapa minit ke, berapa saat ke kan, ataupun setengah jam ke, sejam ke, dapat je potong sikit kawasan tu, dia dah ambil lah. So istilah potong ni
mungkin saya boleh apa ni, discuss lebih detail. Kalau contoh kan, dulu masa saya kerja dekat Kota Kinabalu dulu, dekat klinik pakar bedah mulut, kita selalu ada kes-kes yang melibatkan kanser mulut. So kanser ni dia tak biasanya kadang-kadang pesakit akan datang peringkat awal. Okay? Kalau pesakit datang peringkat awal, kita kena buat satu prosedur yang dipanggil biopsi. Biopsi ni kita potong sikit daripada apa ni, body atau daripada daging tu kan. Biopsi ni contoh paling bagus kalau saya lukis lah macam ni. Saya buat lukisan lah, mudah sikit. Contoh kan, contoh macam katakan ni mulut, ni lidah pesakit kan. Tu mulut dia, ni lidah dia. So katakan dia ada kanser kat bahagian lidah. Katakan ada ketumbuhan kat sini. Ketumbuhan tu kecil je lah kan, dia peringkat awal kan. Ni dia punya apa ni, bahagian dalam mulut tu lah. Okay. So kita potong sikit je kat situ. So isi ni yang kita potong ni, isi ni yang kita potong tu, itu nama dia, prosedur tu kita panggil biopsi. Yang ni biopsi. Dah jadi macam mengajar lah pula kan, mengajar apa ni, macam mana nak buat operation. Isi yang kita potong sikit tu dia panggil biopsi. So yang sikit ni, yang ini akan dihantar ke lab untuk lab ataupun apa, laboratory lah, makmal kan, buat kajian. Dia tengok adakah sel yang kita ambil tu, isi yang kecil tu, adakah sel tersebut normal ataupun kanser. Kalau kanser, lab akan hantar balik report mengatakan isi yang kita ambil tu mengandungi sel-sel kanser, dan dia akan decide lah kanser tu kanser apa, contohnya squamous cell carcinoma ke apa kan. And then kalau normal okey lah, maksudnya kita tak perlu buat apa-apa lah. Kalau kanser, kena potong lagi, potong ni lidah patient ni, macam tu lah. Walaupun bunyi macam kasar kan, tapi itulah rawatannya. Kalau macam tuan-puan buat scalping dekat pasaran saham ni, dia macam tu lah konsep dia. Kita bukanlah pasaran saham tu kanser kan, tapi kita potong sikit lah. Potong sikit just nak ambil beberapa bit kenaikan harga. Mungkin kalau modal kita agak besar, okay? Mungkin kalau modal kita agak besar, mungkin dalam 10,000 ke 20,000 kan. 1-2 bit tu actually dah berikan keuntungan yang agak besar. Contoh mungkin boleh dapat dalam 100 ke 200 kan. Mungkin boleh cecah 1,000 ke 2,000. Macam kami punya grup kan, ahli grup yang dalam ni, memang kadang-kadang dalam sehari kita boleh buat FIFO lah kita panggil. Tak adalah scalping yang hardcore sangat, tapi ada je sebenarnya ahli-ahli grup yang buat scalping. Dalam 1 ke 2,000 sehari memang boleh dapat lah, provided pasaran cantik, tak salah pilih counter yang sedang drop. Sebab tu kita kena belajar lah, yang paling penting adalah skill untuk pilih counter. Kalau dapat counter yang bagus, nak scalping beberapa kali dalam sehari pun okey, tapi jangan excited sangat lah. Kalau macam kita baru-baru nak belajar, jangan terlampau apa ni kita panggil ambil risiko. Satu kali sehari pun dah okey dah. Tapi kalau dah biasa scalping, dah memang jadi darah daging dah scalping, tak ada masalah. Provided cantik, contoh kan, harga sideway, kita scalping, harga dah naik, kita jual, scalping balik, jual, scalping balik, jual. Contoh lah kan, contoh macam tu. Tapi jangan layan lah satu counter tu terlampau banyak kali. Biasa kecuali kita dah very confident. Kalau dah confident sangat, okey, tak ada masalah. Macam tu lah. Okay, so itu istilah yang pertama, scalping. Hopefully boleh faham lah kan. Fast in, fast out ni maksudnya masuk cepat-cepat, keluar cepat-cepat, macam tu. Ataupun kalau dalam istilah inventory, kalau tuan-puan belajar tentang inventory kan, first in, first out, macam tu lah kan, lebih kurang. Okay, ada Tuan Jalil tanya, perlu modal besar? Depend. Kalau modal memang kita ada modal besar, boleh. Cumanya kalau let's say silap teknik, loss pun jadi besar lah. Sebab FIFO ni kena cepat. Kalau silap teknik, loss pun boleh jadi besar. Kalau sekiranya satu bit
naik sehingga 500, kalau satu bit drop pun 500 juga. Dia macam tu. So yang penting nak kena ada ilmu lah macam mana nak pick counter yang berpotensi, dan bila dah ada ilmu tu kena praktis. Sebab tu yang paling penting bukan setakat ilmu sahaja, praktis tu akan datang. So bukan praktis tu akan datang, praktis tu perlu. So bila praktis mencukupi, dia akan jadi pengalaman. So bila dah ada ilmu dan pengalaman, slowly kita akan menuju ke arah sukses lah. Dia kena ada ilmu dan pengalaman. So untuk scalper, apa yang penting? Ni baru nak masuk tajuk ni kan. Untuk scalper, apa yang penting? First kena belajar cara pick counter lah. Okay. And then kena mahir platform. Itu yang saya cakap sebelum ni. Kena mahir 3 mastery tu kan. Platform mastery, stock mastery dengan emotion mastery. Okay, kena mahir tentang platform. Sebab tu saya share berkenaan dengan platform. Kalau dalam grup, saya memang tekankan sangat ahli-ahli grup kena mahir betul-betul platform, sebab kalau kita ada ilmu ni, ada peluang yang lebih besar lah. Sama ada nak scalping boleh, nak swing boleh. Saya cuba mute dulu semua supaya tak mengganggu orang lain. Okay. Bila dah belajar cara pick counter, belajar cara nak baca platform dengan betul, nak kena belajar tentang wave jugalah. Okay. Wave pun amat penting sebab kita nak tengok wave dalam jangka masa yang singkat tu, apa wave yang dia sedang buat. So macam ni, gabungan tu akan memberikan kita arah tuju yang lebih jelas untuk kita trade. Okay. Second adalah swing. Swing ni maksud dia ada dalam istilah swing tu ada juga istilah kontra kan. Kontra ni kalau siapa-siapa yang guna margin lah, guna margin yang disediakan oleh broker. Margin ni saya sebenarnya tak advise sangat, sebab kalau kita gunakan margin, maksudnya kita gunakan duit hutang daripada broker sedangkan kita tak ada capital yang cukup kuat. Let's say kalau silap langkah dan loss, okay, silap langkah dan loss, dia akan ada T0, T1, T2, T0, T1 dan T2 dan T3 kan. T0 mula-mula beli, okay, T0 mula-mula beli, lepas tu T1 harga sama ada gerak naik atau gerak turun, T2 dan T3. Kalau sekiranya kalau tuan-puan guna margin, selepas T2 tu biasanya akan berlaku for selling. Okay? T2 berlakunya biasanya akan berlaku for selling. Kalau kita nak hold counter yang kita beli menggunakan margin ataupun duit yang kita pinjam daripada broker, kita kena pick up. Pick up ni istilah dia, kita kena tambah sejumlah duit untuk kita cover balik duit yang kita pinjam daripada broker. So kita dah lepas dah lah untuk bayar kat broker tu. So kita boleh hold lama sikit. Kita boleh hold. Dia akan jadi swing yang biasalah kalau kita pick up. Tapi kalau kita tak pick up, kita akan kena force selling. Okay, kita kena force selling. So kita kena jual lah. Walaupun dia masih rugi pun kita kena jual juga kalau kita tak pick up lah. Okay. So T2 tu akan berlaku force selling. Dan T3 biasanya dia akan naik balik. Most of the time lah macam tu kan. So kalau silap langkah, kita rugi. Lepas kita kena bayar balik duit yang kita pinjam daripada broker. So dia akan jadi double lah dia punya loss dia kan. Tapi kalau profit tak ada masalah. So personally lah kan, personally saya tak advise guna account margin ataupun kontra. Better kita gunakan cash account, sebab kalau cash account dia tak melibatkan mana-mana pihak selain daripada duit kita sendirilah. So kalau kita berjaya growkan modal yang kita ada, itu menunjukkan bahawa kita dapat kita nak cakap sukses pun tak juga, tapi kalau modal kita berjaya growkan modal yang kita ada, maksudnya kita sebagai investor yang betul lah, maksud teknik investment kita tu agak betul lah macam tu. Okey. Kontra ni maksudnya dia terikat dengan peraturan tu, T0 sampai T3 tu. Biasanya dia lebih merujuk kepada orang yang guna margin lah. Okey. Orang yang guna margin. Tapi kalau sebaik-baiknya saya advise guna cash account lah. Okay, cash account. Okay, dalam swing sekiranya kita hold lebih daripada sehari, contohnya kita beli hari ini, kita jual besok, ataupun istilah lain dipanggil sebagai BTST lah kan. Buy today,
sell tomorrow. Beli hari ni, jual besok. Kalau BTST, dia dah kira sebagai swing lah. Maksudnya kita dah hold lebih daripada sehari. Kalau sekiranya kita beli hari ni, okay, beli hari ni, jual hari yang sama. So ini kita panggil istilah dia intraday. Intraday. Istilah dia adalah intraday. Kenapa intraday? Dia ada signifikan dia dari segi charge yang dikenakan oleh broker. Kalau sekiranya jual dan beli dalam hari yang sama, kalau M+, dia akan charge 0.05%. Kalau swing walaupun sehari je beza dia, kita beli petang hari ni, kita jual besok pagi, dia akan jadi 0.08%. Tu. Itu adalah perbezaan dia lah. So dia dah consider swing lah. Walaupun kita hold 5 tahun. Contoh kan, kita beli hari ni, 5 tahun kemudian baru kita jual, still charge dia adalah 0.08% lah. Ataupun minimum RM8. Tapi biasa dia akan charge ikut percentage lah. Okay. So itu istilah swing lah. BTST pun dia termasuk dalam kategori swing. And then ada juga istilah yang kita panggil sebagai position traders ni, maksudnya dia dah decide lah dia nak masuk berapa bulan. Cukup je dia punya TP dia apa semua, dia punya target kan berapa persen ROI ataupun return on investment, percentage yang dia target, cukup je dia jual. Macam tu. So istilah dipanggil sebagai position traders. Untuk investor, okay, investor ni memanglah ya, istilah biasanya kita panggil dia sebagai pelabur kan. Tapi kalau dalam pasaran saham, investor ni dia lebih merujuk kepada shareholder, okay, shareholder yang hold dia punya share. Kan istilah apa ni, terbalik dah, melebihi setahun. So kenapa dipanggil shareholder? Sebabnya biasanya kalau kita dah hold sesuatu share tersebut melebih daripada setahun, biasanya kalau sekiranya syarikat tu bagi dividen, kita dah boleh dapat dividen. Dah dapat dividen lah. So salah satu daripada matlamat long holding power ni, dia ada dua. Untuk investor, dia ada dua matlamat dia. Kenapa dia nak hold lama kan? So saya boleh buat dekat sini. Kita buat sikit mana nak buat bulatan lah. First, seseorang investor dia nak apa? Dia nak capital gain lah. Okay? Capital gain. Capital gain ni maksudnya modal dia akan meningkat dalam jangka masa yang panjang. Contoh kan. Contoh kita ambil satu company, satu syarikat saham lah kan. Kita ambil contoh K1 lah. Ramai yang nak tengok K1 kan. So saya cuba tutup dulu yang lain supaya nampak lebih jelas. Kita tutup dulu yang ni. Sebagai contoh K1 lah. Okay. Sekiranya tuan-puan beli, ini kita cerita yang dah lepas lah, yang dah berlaku kan. Sekiranya tuan-puan beli masa awal-awal masa musim COVID dulu kan, bulan Mac tu, area sini, kalau tengok saya punya chart ni dah ada entry signal lah kawasan tu. Jadi tuan-puan hold sampai sekarang. Sekarang. So tuan-puan dah dapat dalam lebih kurang 247%. Okay, 247%. Katakan kita kira lamsam 200% lah kan. Katakan 200%. Ini pula muncul. Saya buat kat sini. Katakan K1 naik 200% dalam masa beberapa bulan tu. Berapa bulan dia punya kenaikan. Dari sini ke sini, kita boleh nampak dekat sini 162 hari. 162 hari bahagi 20 hari. Saya mute dulu semua. Okey, sekejap saya kira sekejap. 160, kita ambil 160 hari lah bahagi 20. Lebih kurang dalam 8 bulan lah. Okey, 8 bulan. Sebab dalam saham 20 sebulan, saya kena tulis sikit lah dekat slide lain lah. Kalau dalam saham, sebulan dia bukan 30 hari.
Okay, dalam pasaran bursa, ini saya cakap tentang bursa je. Dalam pasaran bursa, sebulan trading days, okay, sebulan trading days bukan 30 hari. Dikira dia dah tolak dah Sabtu Ahad dengan public holiday, tapi kita just ambil tolak Sabtu Ahad je. Okay, tolak Sabtu dan Ahad sahaja. Kita ada lebih kurang 20 trading days sebulan. Okey, contohnya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis sampai Jumaat lah, 5 hari seminggu. 5 hari seminggu kali 4 minggu kan. Seminggu ada sebulan ada 4 minggu. So dia akan jadi 20 hari lah. Kalau 4 minggu tu kali 20 akan jadi 20 hari, dikira sebagai trading days. So kalau kita ambil dekat sini 162 hari ni, ini dah termasuk dia dah tolak dah siap-siap Sabtu dan Ahad. Sebab hari Sabtu dia tak ada candle yang terbentuk. Sebab apabila tak ada pergerakan harga open dan close, dia memang tak akan berlaku lah candle tu kan. Candle tu tidak akan muncul. Sama juga kalau hari cuti, contoh hari Merdeka hari tu, ataupun hari raya ke hari apa-apa kan, hari cuti, bila tak ada pergerakan candle dekat platform, dekat dekat platform ni, contoh platform M+ ni, contoh macam ni kan. Bila tak ada open dan close candle tu, maksudnya tak adalah candle yang terbentuk dan dia tak record lah dekat apa ni istilah dia, charting platform. Ini yang saya pakai sekarang adalah TradingView kan. So dalam masa 162 hari, katakan 160 hari lah, K1 buat kenaikan sebanyak 200%. Okay. Dalam 200%, let's say kalau capital kita masuk dalam lebih kurang 5,000 RM, dan kita memang plan kita nak invest lama. Okay, memang plan nak invest lama lebih daripada setahun. So dalam masa 162 hari tu bersamaan dengan 8 bulan, 5,000 ni dah jadi 200% lah. Okay, 200% maksudnya 5,000 kali 5,000 kalau 200% macam mana? Tambah 5,000 tambah 5,000. Macam tu kan. 5,000 modal tambah 5,000 keuntungan 100%, tambah lagi 5,000 lah, RM 5,000 keuntungan yang ke 200%. So dia akan jadi total RM 15,000. Lebih kurang macam tu. So ini adalah kenaikan daripada capital gain. Okay, daripada capital gain, benda ni capital gain ni, ini adalah matlamat utama seorang investor. Matlamat utama seorang investor lah. Kalau macam traders, dia bukan nak tengok capital, memang nak juga capital gain, tapi lebih kepada fast gain lah. Maksudnya kita nak profit cepat. Kalau investor dia bukan nak cepat, dia nak tengok duit dia berkembang. Itu dia punya mindset dia lain. Mindset dia lain. Ni tak kupas tajuk lagi ni sebenarnya. Tajuk dia kajian asas syarikat. Tapi nak ke situ saya kena explain ni dulu. Okay. Yang kedua, seorang investor dia nak dividen. Okay, dia nak dividen. So bukan semua syarikat akan bagi dividen. Setengah-setengah syarikat bagi dividen dan sesetengah syarikat tak ada bagi dividen. Macam contoh, kalau kita tengok US punya market, kalau Warren Buffett punya company, Berkshire Hathaway, dia tak pernah bagi dividen kepada dia punya pemegang saham, tapi dia punya pemegang saham dia akan dapat keuntungan daripada capital gain. Bayangkan, satu unit saham Berkshire Hathaway sekarang dah lebih daripada $200,000 satu unit. Dekat Malaysia paling tinggi saham Nestle lah. Okay, paling tinggi saham Nestle itu pun dalam RM140 ke RM150 lah, dia duduk main tintong-tintong kawasan tu lah satu unit. Kalau Berkshire Hathaway $200,000. Kalau sekarang ni berapa? Cuba kita tengok sekarang. Current Berkshire Hathaway stock price. Dah $324,272 satu unit. Okey, satu unit. So kalau tuan-puan nak pegang satu unit saham Warren Buffett ni, syarikat dia, memang kena jadi millionaire lah kan. Ni kalau kali 4 dah berapa? 1.2 juta lebih kan. Okey, first nak capital gain, second nak dividend. Itu matlamat seorang investor.
Dan seorang investor dia biasanya dari segi istilah sekiranya dia pegang lebih daripada setahun, dia tak sama dengan accident investor. Accident investor ni, contoh kita nak masuk menggunakan teknik analisis. Kita nak masuk menggunakan, contoh kita nak masuk nak FIFO je, tapi disebabkan oleh terbeli dekat puncak, contohlah kan, kita nak beli K1 tapi kita beli dekat sini, kita pergi beli kat situ, pergi beli dekat situ harga 705. Lepas tu harga pun drop sebab kita tak nampak exit signal tu kan dekat chart tu kan. Sebab kalau dekat chart biasa dia tak ada exit entry signal tu. Exit entry signal tu dekat saya punya chart je ada, sebab yang ni saya buat sendirilah. So memang saya share dekat ahli-ahli group jugalah. So mereka dapat tengok dekat mana puncak, dekat mana exit signal, dekat mana entry signal. So kalau let's say tuan-puan pergi beli dekat situ, then tak nampak yang exit signal tu, so sekarang dia drop. Cuba tengok berapa kerugian. Let's say beli kat puncak tu kan, sekarang dia drop dah 42% kerugian lah. Okay, maksudnya modal kita berkurang sebanyak 42%. Kalau ingat yang apa yang kita dah discuss sebelum ni, risiko paling tinggi yang dihadapi oleh seorang investor adalah modal dia akan jadi zero. Dia tak ada istilah negatif. Dia at least jadi zero je lah. Kalau dia dah rugi 100%, modal dia zero lah. Hilang lah modal dia kan. Itu pun kalau dia jual. Kalau dia hold dan harga naik balik, dia akan dapat balik. Contoh dia hold, harga pun naik balik kat situ, dapat balik modal dia. Mungkin kalau rezeki dia lebih, harga naik lagi tinggi daripada tu, dia akan dapat balik modal, dah boleh untung sekali. Macam itulah lebih kurang kan. So mindset seorang investor ni, dia nak capital gain dan dia nak dividen. Dividen ni syarikat akan decide lah. Biasanya syarikat akan bagi 1 atau 2 kali setahun, then sometimes ada sampai 3 kali yang ada dipanggil sebagai special dividend. Biasanya interim lah. Interim dividend ni maksudnya dividen yang dia dah decide berapa nak bayar dalam tempoh tertentu. Contohnya pada bulan berapa syarikat akan bayar kepada pelabur-pelabur saham lah kan. Tapi tak semua syarikat bagi. Dan kalau kita tengok syarikat tu, sekiranya ada syarikat yang bagi dividen sekalipun, tak semestinya syarikat yang bagi dividen tu adalah syarikat yang bagus. So ini dia dah menjurus ke arah apa yang kita nak discuss pada malam ni lah. Okay. So macam mana cara kita nak tahu syarikat tu bagus ke tak bagus? Kalau sekiranya kita seorang investor kan, kalau kita scalper ataupun nak intraday atau BTST je kan, short term, kita tak berapa risau sangat sebab kita just nak tengok pergerakan harga je. So basically saya boleh buat macam ni. Basically kalau kita memang mindset kita nak cepat, okay, mindset kita nak cepat, kita boleh hanya berdasarkan technical analysis. Saya letak kat sini lah. Pergerakan harga. Dan cara nak kaji pergerakan harga ni memang kita akan gunakan technical analysis. Okay. Kita nak tengok harga je bergerak, naik turun, apa sentimen, demand, supply dan sebagainya. So untuk tengok naik turun harga dan sebagainya, memang kita akan tengok chart lah. Ini adalah sejarah naik turun harga ni lah kan. So apabila kita tengok chart dan kita kaji chart, itu dah kira sebagai technical analysis. Sama juga walaupun kita tengok dekat platform sekalipun, benda ni pun kita panggil sebagai technical analysis lah sebab kita kaji pergerakan chart. Tapi let's say mindset kita sebagai investor, kita nak capital gain dalam satu tempoh masa yang lebih daripada setahun, dan kita nak dividen untuk dapat tambahkan lagi kita punya capital gain. Macam contoh ASB kan. ASB, kenapa kita melabur dalam ASB? Sebab kita nak dua benda tu. Kita nak modal kita bertambah dan dividen kita pun bertambah. Macam tu. Cuma ASB dia punya dividen kecil lah kan. Kurang daripada 10% lah kan. Dalam pasaran saham ni dia punya potensi dia besar. Apa ni? Boleh tunjuk sekali setting platform untuk scalper. Untuk setting platform saya ada share dalam sesi
M Plus Platform Familiarization memang ada dalam sesi-sesi live sebelum-sebelum ni, tuan boleh tengok balik lah. And then untuk setting scalper ni secara umumnya saya tak share lah. Secara umum saya tak share. Kalau nak lebih detail setting scalper, memang saya tunjuk dalam grup. Dan kita memang hari-hari lah kita ada discuss dalam grup macam mana setting yang perlu. Sebab dia bukan senang. Dia bukan senang. Nak kena belajar betul-betul. Berapakah modal yang sesuai untuk pelabur yang sanggup menerima risiko sederhana? Modal tak kisah sebenarnya. Kalau ada 5,000 pun okey, 1,000 pun okey. Yang penting adalah adakah saham yang kita pilih tu bagus, berpotensi, adakah saham teknik yang kita gunakan tu kena dengan kita punya style. Ada orang dia memang jiwa scalper. So dia tak boleh nak tunggu setahun. Dia nak 1-2 minit dapat. Ada orang dia boleh swing lama sikit, mungkin dalam 3-4 bulan. Ada orang memang tak boleh tengok, tak ada masa pun nak tengok platform. Memang sibuk kan. So dia jadi investor. Apa yang kelebihan investor ni, macam Warren Buffett cakap, if you cannot make money during sleep, you will have to work for the whole life. Itu yang Warren Buffett cakap. Kalau dalam bahasa Melayunya, Warren Buffett cakap, kalau kita tak mampu nak buat duit masa kita tidur, kita terpaksa kerja seumur hidup lah. Ini yang dia cakap. Kalau masa kita tidur tu tak ada duit yang kita boleh buat, dan dia tak ada duit yang dijana masa kita tidur, masa kita kena kerja dan kerja untuk cari duit. Itu yang Warren Buffett cakap. That's why mindset seorang investor ni adalah dia nak tidur dan nyenyak. Dia nak tidur nyenyak, dalam masa yang sama duit tu bekerja untuk dia. Maksudnya duit tu akan sentiasa grow, dan beberapa kali setahun dia akan dapat dividen macam tu. So untuk jadi seorang investor yang berjaya, tak adalah nak sampai tahap Warren Buffett kan. Dia memang genius kan. Dia memang kita tahu dia seorang yang genius. At least kita kena ada sedikit lah ilmu pengetahuan yang dipanggil sebagai fundamental analysis. Okay? Untuk FIFO, untuk short term apa semua, technical analysis dah mencukupi. Okay? Sebab kita nak cepat kan. Tapi kalau kita nak lama sikit, kita kena tahu juga berkenaan dengan asas syarikat. Adakah syarikat yang kita masuk tu profitable ataupun tak profitable? Adakah syarikat yang kita masuk tu ada masalah dari segi kewangan ataupun tak ada masalah? Adakah syarikat yang kita masuk ni ada projek ke tak ada projek? Adakah ada news ke tak ada news? Itu kan. Kalau personally saya tak adalah tengok news sangat. So basically untuk menjadi seorang investor yang successful, kita kena ada ilmu asas kajian syarikat yang kita panggil sebagai fundamental analysis. Okay, fundamental analysis. Nak kena faham macam mana cara kita nak baca asas syarikat tersebut. So kita nak pastikan syarikat yang kita masuk tu tapak dia ataupun asas dia kukuh. Okay. Apa syarikat-syarikat yang kita nak pilih, supaya bila kita pick counter tersebut dan kita hold lama, kita tak mengalami kerugian dalam jangka masa panjang. So satu perkara yang Warren Buffett pesan, okay, dia cakap pilih saham, okay, pick a stock yang mana dah campur kan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dah campur dah, rojak dah. Yang mana kalau sekiranya lepas kita beli, market tutup selama 5 tahun pun kita tak risau dan dapat tidur dengan nyenyak. Panjang pula ni tulisan ni kan, sekecil kan. Boleh nampak tak tulisan ni? Kecil sangat. Saya besarkan sikit lah. Okay. Pick a stock. Warren Buffett cakap pilih satu saham yang mana kalau sekiranya kita beli hari ni, tiba-tiba bursa tutup. Maksudnya bukanlah bursa tu bankrupt. Maksudnya bursa tutup lah kan, tutup urus niaga. Ada 5 tahun akan datang baru buka balik. Pilih stok yang mana kalau sekiranya lepas kita beli market tutup selama 5 tahun pun, okay,
Kita tak risau dah dapat tidur dengan nyenyak. Ini yang Warren Buffett cakap. So, inilah idea bagi seorang investor. Ini adalah idea bagi seorang investor. So, macam apa yang saya belajar sebelum ni, guru fundamental analysis ni dia cakap, kita punya mindset memang kena clear yang kita nak hold at least 1 hingga 5 tahun. Tak boleh nak shortcut. Contoh kan, macam kita masuk counter katakan LKL lah. Okay, LKL contoh kan. And then tapi untuk investor ni dia tak tengok sangat sebenarnya chart-chart ni. Investor ni dia tak tengok chart macam technical analysis punya traders. Investor ni dia lebih tengok kepada annual report. Okay, dia lebih tengok kepada annual report. Annual report ni setahun sekali lah. Okay. So katakan mindset kita sebagai seorang traders, kita pun belilah mindset traders ni biasanya kita akan beli sikit-sikit. Kita beli kat sini katakan 500 lot. Lepas tu next kita beli pula kat sini 500 lot. Beli pula dekat sini 500 lot. Tapi mindset kita adalah hold lama. Beli pula kat situ 500 lot. Okay. So beli bila nak jual? Bila dah harga dah naik ikut berapa persen yang kita nak lah kan. Semuanya mindset dia mesti lebih daripada 5 tahun. Mesti. At least 1 tahun dan ke atas lah. Kalau contoh macam LKN ni dah naik tinggi macam ni. Kalau dah nak jual, dah boleh jual dah sebenarnya. Sebelum ni kan dah naik berapa persen dah dari sini. Contoh tu. Dia dah naik 1482%. Katakan kalau mindset investor kan, dia beli sejak dari sini. Daripada Mei 2019 sehinggalah Ogos 2020. Mei, Ogos 2020. Dah lebih setahun kan? Dah 1915%. Maksudnya untuk investor dah terlebih dah lah. Maksudnya itulah investor punya mindset lah. Maksudnya beli sikit. Bila dia tak tahu bila harga akan naik tinggi. Tapi dia tahu syarikat yang beli tersebut adalah syarikat yang bagus. So, kenapa seorang investor kena ada ilmu asas kajian syarikat? Sebab ataupun fundamental analysis, sebab seorang investor dia kena mengelakkan, ni saya kena tulis kat sini. Apa yang perlu dielakkan oleh seorang investor adalah syarikat yang rugi. Ini yang pertama, syarikat yang rugi. Syarikat yang dimanipulasi harganya. Harga saham ni boleh dimanipulate. So kalau boleh seorang investor dia tak akan ambil lah syarikat-syarikat yang harga dia dimanipulate. So seorang investor kena cari syarikat yang jadi saya tulis yang perlu elak dulu kan. Apa yang perlu seorang investor elakkan. Okay. Syarikat yang banyak hutang melebihi dia punya aset. Okay, melebihi dia punya aset dan tak mampu nak cover lah. Okay, tak mampu nak cover. Ini syarikat yang tak perform lah, pendek kata syarikat yang tak perform. Perform dari segi bisnes kan. Dari segi management. Syarikat yang management tak bagus. Okay, management tak bagus ataupun tak ada hala tuju yang jelas. Ataupun syarikat yang terlalu diversified. Dia terlalu diversified pula. Terlalu diversified. Maksudnya banyak sangat benda yang board of director ataupun pengarah CEO ke apa kan, dia nak buat benda tu lah, nak buat benda linah macam-macam dia nak buat kan. So bila banyak sangat syarikat tu nak buat, kadang jadi pening arah tuju syarikat tu kan. Ini syarikat yang tak jaga klien, syarikat yang tak jaga pelabur kan. Syarikat yang tak jaga pelabur, kalau Warren Buffett cakap, satu syarikat yang bagus dia akan layan pelabur dia
macam nak cakap macam raja pun tak juga, tapi dia akan layan pelabur dia dengan sangat bagus. Dengan sangat bagus. Maksudnya syarikat akan dengar idea ataupun cadangan lah, idea cadangan ataupun apa yang komen-komen daripada pelabur. Sebab pelabur untuk long term investor dan investor yang modal banyak ni, contoh macam 10 juta, 20 juta kan, investor yang memang kita panggil istilah dia genuine ataupun golden investor kan, angel investor ke apa ke, investor yang duit banyak ni, mereka nak supaya company yang mana duit dia dilaburkan, duit tersebut grow. Kalau company itu tak bagus, no point dia melabur dalam syarikat tersebut. That's why dia kena pilih betul-betul. Dia kena pilih betul-betul. Bila dia labur dalam syarikat tu, duit dia grow. Kalau salah labur, duit dia tak grow lah. Okay? Apa lagi yang perlu dielakkan oleh seorang investor? Macam mana saya nak buang ni? Dia punya ni. Add to dictionary. Macam tu. Okay. Syarikat yang rugi, dimanipulasi, banyak hutang, tak mampu cover. MPN 17 tu memang syarikat bermasalah lah. Okay? Syarikat bermasalah. Syarikat bermasalah ni, dia sama ada masalah dari segi pengurusan hutang kan, pengurusan dia punya dia tak hantar report kan. Kalau berusaha minta report, tak hantar report. Dah 2-3 kali berusaha cakap hantar report, tak hantar report. Memang kena PN 17 lah. Ataupun hantar report lambat macam tu kan. Syarikat-syarikat yang bermasalah ni memang kena elakkan lah kalau sekiranya tuan-puan nak jadi seorang investor. So, dari mindset seorang investor, dia tak tengok sangat chart. Dia tak tengok sangat pergerakan harga chart tu. Sebab dari mana dia dapat nak buat keputusan untuk seorang investor, nak buat keputusan beli sesuatu syarikat, dari mana dia dapat? Dia akan tengok data-data daripada syarikat tu sendirilah. So dari mana data-data ni dapat? Biasanya daripada annual report. Okay, annual report. Syarikat yang trend pegangan politik. Syarikat pegangan politik ni kita tengok juga. Kalau bukan ahli politik yang bagi dia punya arah tuju, okey je, tak ada masalah. Ahli politik boleh je pegang saham. Asalkan dia jangan campur sangat dalam arah tuju syarikat lah. Kalau dia tak campur, syarikat tu akan dapat berjalan macam biasa, tak ada masalah. Okey. So, apa syarikat yang biasanya menjadi pilihan seorang pelabur? Obviously lah kan. Kalau kita dah tahu apa benda, apa yang kita elakkan, apa syarikat yang menjadi pilihan. Ni secara umum je lah kita buat kat sini. Basically, perkara pertama sekali adalah syarikat yang untung lah. Okay. Apa guna buat bisnes sekiranya dah buat bisnes bertahun-tahun tapi tak untung. So kalau macam syarikat dah 5 tahun, 10 tahun tapi asyik rugi kan. Apabila ada annual report je every year rugi. Lepas tu walaupun ada peningkatan tapi peningkatan dia adalah jumlah kerugian dia menyusut. Jumlah kerugian menyusut tapi still rugi. So no point. Macam ada quote yang ada quote yang famous kan. Kalau berniaga dah lebih setahun tapi kalau tak dapat buat sales 1 juta setahun, berniaga ke isi masa lapang. Macam tu kan. Dia macam syarikat-syarikat public listed dekat bursa ni. Kalau asyik rugi, quarter report pun asyik rugi, annual report pun asyik rugi, no point lah untuk better dia buat reform lah syarikat dia. Mungkin dia punya business model dia tak bagus ataupun dia punya business model dia dah outdated dah. Contoh kan, sebagai contoh yang dah outdated sekarang yang orang dah tak pakai. Contoh mesin type. Mesin type lah kan. Contoh mesin type. Orang dah tak pakai dah mesin type. Tapi syarikat dia syarikat yang buat mesin type. Sekarang orang dah pakai komputer kan. Laptop, iPad, telefon. So orang dah tak pakai dah mesin type. Ataupun syarikat yang apa lagi benda-benda yang dah outdated. Sebenarnya nak bagi contoh-contoh ni. Macam Kodak.
Kalau siapa yang orang lama-lama kan, kita guna filem Kodak tu, yang gelung-gelung filem tu kan. Sekarang mana orang dah pakai benda tu. So dia dah outdated dari segi teknologi tu dah tak diguna pakai. So kalau syarikat masih lagi nak keling ataupun masih lagi nak berkeras nak juga produk benda tu, dia dah tersesar lah daripada arus perdana lah, macam tu contoh lah kan. Sebenarnya banyak lagi teknologi yang dah outdated lah sebenarnya. Okay, itu dari segi teknologi lah. That's why kalau Warren Buffett, ni share sikit kan, Warren Buffett dia punya target dia nak company yang simple. Dia nak company yang simple dan produk yang dihasilkan tu evergreen, maksudnya orang sentiasa boleh gunakan. Contoh Coca-Cola, Gillette kan, pisau cukur tu kan, insurance company kan, yang something yang orang kena apply lah, orang kena gunakan. Okay, apa lagi yang Warren Buffett beli? Syarikat batu bata dia beli, sebab batu bata ni memang akan sentiasa digunakan untuk buat construction kan, buat rumah dan sebagainya. Setelah lebih kurang. So tu first adalah kita nak syarikat yang untung, and then syarikat yang cash banyak lah kan, syarikat yang cash banyak. Sebab kalau syarikat yang cash dia banyak, maksudnya American Express tu credit card kan, credit card memang masih lagi relevan. Sekarang pun ramai je orang pakai credit card. Tapi saya tak sure American Express masih valid ke tak. Syarikat yang cash banyak, antara syarikat yang akan jadi pilihan investor lah, and then syarikat yang bagi dividen. So tetapi dividen ni tak semua syarikat yang bagi dividen, dan tak semua syarikat yang bagi dividen adalah syarikat yang fundamentally bagus. Sebab ada syarikat yang terpaksa berhutang untuk bagi dividen kepada pelabur. Kalau tuan-puan dapat detect syarikat yang terpaksa berhutang untuk bagi dividen kepada pelabur, maksudnya syarikat itu bermasalah. Syarikat itu bermasalah. Okay. And then syarikat yang ada management team yang bagus dan perform lah. Okay. Dia maksudnya tak banyak masalah lah dari segi dia punya management. And then syarikat yang ada hala tuju yang jelas. Okay. Dan syarikat yang ada potensi expand untuk tempoh 5 ke 10 tahun akan datang. Okay. Apa yang kita nampak sekarang? Kalau yang kita nampak sekarang, mungkin syarikat-syarikat yang melibatkan pasaran sawit ke getah ke kan, sebab benda ni dalam demand sekarang. So mungkin dia akan expand lagi. Okay, mungkin dia boleh expand lagi untuk 5 tahun akan datang. Dari segi teknologi kita tengok macam semiconductor punya teknologi memang sentiasa in demand, sehinggalah bila dah ada pengganti kepada semiconductor, itu dah lain cerita lah. So macam kita nampak sekarang trend apa ni, bila ada masalah COVID ni kan, bila banyak ekonomi especially US punya ekonomi drop kan, tiba-tiba harga emas naik. So kita kena tengok general trend dia macam tu lah, macam tu. So satu lagi, syarikat yang ada aset yang banyak lah, aset yang melebihi hutang lah. Okay. Sebab aset ni dia ada dia panggil apa dah istilah dia tu, apa dah istilah dia, aset jangka masa pendek dan aset jangka masa panjang. Dia ada dua. So kalau aset jangka masa pendek maksudnya liquid asset yang mudah diliquidkan. Contoh macam cash lah, cash yang disimpan oleh syarikat ataupun saham-saham yang disimpan oleh syarikat. Okey, ataupun hutang-hutang yang belum di-collect oleh syarikat dalam hutang tu tempoh masa yang pendek. Kalau long term asset adalah aset yang susah untuk diliquidkan, susah untuk dicairkan. Contoh
macam bangunan, macam apa lagi ya? Kereta-kereta, tapi kereta dia tak termasuk dalam aset sangat sebab dia ada maintenance, tapi bolehlah kan dikategorikan sebagai aset. Macam apa ni, stok apa ni, barang-barang kan, stok yang dimiliki oleh syarikat. Contoh kalau syarikat jual air, dia punya air dia jual tu adalah stok dia lah kan. So benda-benda macam tu. Kalau dia punya aset dia melebihi jumlah hutang dia, maksudnya syarikat tu bagus. Okey, syarikat tu bagus. Tapi kena tengok juga sekiranya hutang syarikat tu besar, adakah syarikat dapat generate more revenue based on dia punya hutang dia. Kalau hutang dia dalam tempoh 1 hingga 5 tahun, dia dapat generate lebih banyak revenue daripada hutang yang dia buat, walaupun hutang dia besar, itu consider syarikat yang bagus. Macam tu. Okay. Ada macam ada soalan dekat grup. Current and non-current asset. Betul lah tu. Okay. Current dengan non-current asset. Maksudnya aset jangka masa pendek dan aset jangka masa panjang. Tu dalam bahasa Melayu dia lah. Okay. Satu formula yang kalau sekiranya kita belajar tentang fundamental analysis, kita kena faham yang ni. Asset, okay. Asset bersamaan dengan share holding, shares lah kan, shares lah, saham-saham yang dipegang oleh pelabur lah kan, shareholding tambah liabilities. Shareholders equities. Macam tu. Sebab saya ingat dia punya shortcut dia SHE. Tapi dalam istilah lain dia kita boleh buat macam ni. Kalau nak lebih senang lah, asset bersama dengan S tambah L. Okay. Ataupun kalau nak lebih faham dia macam ni. Katakan syarikat ada 5 aset. 5 aset bersamaan dengan 2 share ataupun 3 share tambah 2 liabilities. Kalau sekiranya aset syarikat meningkat menjadi 6. So apa yang akan meningkat sama ada hutang dia meningkat ataupun share dia meningkat lah. Katakan kalau hutang dia meningkat, dia akan jadi 3. Okay. Kalau sekiranya hutang syarikat meningkat, jadi 4. So sebelah sini akan jadi 7. Macam tu. So dia berkadar langsung lah. So kita boleh cakap secara mudahnya adalah sekiranya A bersama dengan S tambah L, sekiranya kita ambil L ni kita letak kat sebelah sini, dia akan jadi macam tu. So total jumlah share yang ada bersamaan dengan asset tolak liabilities. Okey, maksudnya nilai saham, nilai saham berkadar terus dengan aset syarikat, total keseluruhan aset syarikat tolak total liabilities yang dimiliki oleh syarikat. So, pendek kata, sekiranya keuntungan syarikat bertambah dalam jangka masa panjang, sepatutnya harga saham syarikat akan meningkat. Okey, harga seunit saham syarikat akan naik dalam jangka masa panjang. That's why kalau Warren Buffett, dia tak tengok syarikat-syarikat IPO yang baru listed, dia akan tengok at least syarikat yang dah ada sejarah dalam 5 hingga 10 tahun. Sebab dia nak tengok performance syarikat. Dan kebanyakan syarikat-syarikat yang dibeli oleh Warren Buffett adalah syarikat yang memang dah ada track record. Macam Coca-Cola daripada tahun 19 berapa puluhan tu 1980-an baru dia beli. Maksudnya syarikat tu dah berapa lama dah tersenarai dekat pasaran US, baru dia beli kan. Walaupun dia tak beli immediately masa IPO, tapi still long term punya potensi kenaikan tu memang ada. Memang ada. Okay. Lebih kurang lah macam itulah kan. Faham tak? Kalau tak faham tak apa. Sebab apa yang saya share ni dia basic je, benda yang basic, benda yang
Dia tak detail, okay, dia tak detail tapi at least kita tahu sikit-sikit lah kan, dia tak detail. Kalau nak lebih detail memang kena belajar lah, kan? Memang kena belajar lebih lanjut lah. And then banyak pula dia punya error-error ni kan. Kalau di garisan-garisan merah ni kadang saya akan jadi macam terganggu sikit. Okay, so lebih kurang macam itulah. Kita pun dah 10.40. Kalau ada ahli-ahli grup ada nak tanya tak? Saya buka sesi soal jawab sebelum kita bersurai. Saya tak expect ada soalan sangat sebab benda ni tajuk yang kita kupas malam ni agak simple je. At least kita nampak lah kan perbezaan antara scalper, swing dengan investor. Syarikat yang senang dimanipulasi tu sama maksud dengan senang digoreng. Macam itulah kan. Kenapa syarikat senang dimanipulasi? Pertama sekali mungkin sebab free float dia kecil. Kalau free float dia kecil, dia senang nak digoreng. Senang nak digoreng. Macam itulah. Dan mungkin disebabkan oleh harga dia tak mahal sangat. Okay, harga dia bawah daripada 20 sen ke, bawah 10 sen ke, boleh digoreng lah sebenarnya. Apa yang penting untuk study annual report. Kalau macam Warren Buffett kan, dia cakap jangan tengok setahun-setahun. Tengok performance 5 tahun sekali syarikat. Kena tengok 5 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu yang Warren Buffett cakap. Lebih kurang kan. Kalau dalam bahasa 5 tahun dia untung, 5 tahun akan datang dia masih untung, 5 tahun akan datang dia masih untung, maksudnya syarikat tu memang syarikat yang perform. Okay? Sebab kita tak tahu apa yang boleh terjadi dalam 5 tahun tu kan. Boleh explain pasal PE ratio. PE ratio ni dia tajuk ni dah kena memang agak detail lah. So better kena belajar lah dalam kelas ke sebagainya lah. Okay. Dalam grup memang saya ada ajar juga berkenaan dengan fundamental analysis. Tapi belum lagi very detail. Memang saya plan, actually saya dah sediakan syllabus untuk fundamental analysis. Mana ni? Value investing punya syllabus. Financial statement, balance sheet, income statement, equity, cash flow, financial ratio, value investing pro ni kan. Cumanya sebab saya masih lagi nak habiskan topik-topik technical analysis yang dalam grup. So saya belum sempat lagi nak explain tajuk-tajuk ni untuk ahli grup. So tunggu, mungkin dalam habis tahun ni lah kot kan. Habis je semua yang technical analysis pun saya dah sentuh semua sekali. Baru saya akan masuk topik ni. Okay? Ahli-ahli grup kena bersabar sikit lah. Tajuk ni memang agak very detail. So dia agak dry tapi very interesting dalam masa yang sama. Sebab kita boleh pergi tengok dengan jelas. Macam kita buka je annual report tu, kita boleh tengok apa benda yang ada dalam annual report, apa benda yang kita nak tengok. Apa function TP? TP apa? TP the apa? The protege TP ke apa? Tepung TP. IPO ni syarikat yang baru nak tersenarai dekat pasaran lah. Tak ada apa sangat nak tengok. Biasanya sebelum syarikat masuk ke IPO, dia ada pre-IPO dulu. Pre-IPO ni maksudnya board of director kan. Management syarikat tu akan carilah pelabur-pelabur, dipanggil angel investor kan. Pelabur-pelabur yang sebelum listed ke IPO. Contohnya orang-orang yang nak melabur peringkat awal. Okay? Dia akan melabur dulu, masuk dulu dengan harga lebih murah lah sebelum IPO. So dia akan beli dulu berapa lot apa semua kan. Baru dia pergi IPO. Mula-mula pre-IPO, lepas tu baru IPO. Bila dah IPO, baru dia buka dekat public lah. Public ni tak semestinya retailer. Public pun dia boleh buka kepada institution investor pun ada beli kan. And then fund manager pun ada beli. Dan termasuklah retailer. And then bila dah cukup syarat apa semua sekali, bila dah saham-saham yang dibuka untuk allotment tu dah kena beli dan sebagainya, cukup je berapa jumlah yang syarikat tu nak daripada IPO tu, proses IPO tu, barulah syarikat akan disenaraikan dekat bursa. Okay? Bila syarikat dah disenaraikan dekat bursa tu, so dia akan jadi new listed company lah. Okay? New listed company. Dia banyak sebenarnya. Cara kita nak kaji fundamental syarikat tu memang banyak. Dia actually
macam ni kan. Actually saya nak explain benda ni sebenarnya. Macam contoh, sebagai contohkan macam manusia kan. Kita lah kan sebagai manusia. Macam mana kita nak tahu manusia tu sihat ke tak? Manusia tu kalau sekiranya dia tak sihat, dia akan ada tanda-tanda ataupun gejala-gejala. Contoh, demam, okay? Ataupun kalau dia ada darah tinggi, darah dia tinggi, berapa istilah tinggi kan? Kalau dia ada kandungan gula yang tinggi, berapa istilah tinggi itu tersebut. So, bagi seorang yang sihat, kita kena tahu dulu normal value dia sihat tu apa angka-angka ataupun data-data yang kita boleh cakap manusia tu sihat. Contoh, vital sign kan manusia. Tekanan darah dia antara 90 hingga 90 atas 60 bawah sehingga 120 hingga 80 atas dan bawah kan. So kalau lebih daripada tu walaupun dia sedang berehat, maksudnya dia ada darah tinggi kan. Pernafasan 12 hingga 18 nafas seminit. Kalau terlampau kurang, terlampau tinggi tu mungkin ada something wrong kan. Tekanan nadi, nadi 60 hingga 100 seminit. Suhu badan 36.5 hingga 37.3. Kalau rendah dia panggil hypothermia. Kalau tinggi kita panggil demam kan. Okay. And then kandungan gula dalam darah kan berapa dan sebagainya. So benda-benda ni memang dah maksudnya kalau kita nak bagi tahu, kalau kita nak cakap orang tu sihat, dia ada kriteria dia yang mengatakan dia sihat. Maksudnya muka dia tak pucat. Kalau kita tengok bawah mata dia ni kan, bawah mata ni biasanya kalau doktor dia akan tengok bawah mata macam tu. So tujuan dia nak tengok adakah masih merah ataupun pucat. Kalau pucat, maksudnya dia ada something lah, anemia lah, maksudnya darah dia kurang ke sebagainya kan, macam dengue kan. Ataupun dia tengok lidah, kalau doktor suruh jeli lidah kan, macam tu. Nak tengok lidah tu color dia macam mana. Kalau pucat ada masalah. Okay? Kalau terlampau kering ada masalah. Kalau lidah dia rekah-rekah ada masalah. Lidah yang normal dia moist, warna merah, dia nampak normal. Nampak normal. Sebab tu kita kena tahu yang normal dulu, baru kita tahu apa yang tak normal lah, macam tu kan. And then itulah bagi seorang manusia, itulah kriteria yang kita nak tahu. Sama juga dengan syarikat. Okay? Nak tahu syarikat tu sihat tak sihat, dia ada kriteria dia lah. Macam yang yang soalan dekat Facebook tu tadilah kan. Kita nak tahu PE dia berapa kan, ROE dia berapa, nak tahu NTA dia berapa, nak tahu dividend per share, DPS dia berapa kan. Apa lagi nak tahu, EPS dia berapa. So benda-benda tu, and then nak tengok ratio-ratio lah kan. Banyaklah ratio. Kita ada acid test ratio, kita ada Gordon, apa benda Gordon tak, saya tak ingat apa ni istilah-istilah tu kan. And then nak tengok Graham numbers dia apa semua. So benda-benda ni sebenarnya dia nak tengok, nak test adakah syarikat tu sihat ke tak sihat. Tapi itulah nak kena belajar lebih lanjut lah. So kalau dekat sini memang saya tak ajar lah. At least saya share. At least tuan-puan tahu benda tu ada dan kita boleh belajar lebih lanjut lah dalam grup dan sebagainya. Okay. Okey lah, saya ingat kita dah lewat dah 10.48. Soalan pun dah tak ada. Untuk diskusi counter, nanti saya akan buat insyaAllah satu sesi khas macam biasalah. Kita akan buat satu sesi khas. Kita discuss counter sahaja. Okay? Kita discuss counter sahaja. Apa nasihat cikgu untuk market trend yang tengah turun? Nasihat untuk traders, scalper, swing investor. Macam biasa, memang kita cuba elakkan syarikat yang downtrend. Itu untuk technical analysis lah. Okay, nanti insyaAllah kita akan discuss lah tentang technical analysis. Okay, so saya ingat sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Dan untuk soalan-soalan yang detail, insyaAllah kita discuss dalam grup lah. Okay, insyaAllah kita discuss dalam grup. Tuan-puan kena spend sikit lah untuk melabur kan. So first melabur dalam ilmu dulu. So dah ada ilmu tu barulah boleh melabur saham dengan lebih yakin. So tak boleh nak harapkan semua benda percuma kan sebenarnya. Okay.
So macam tu. Okay. Kalau ada salah silap saya minta maaf. InsyaAllah saya akan buat sesi untuk kita discuss counter nanti, dan sesi platform familiarization pun saya dah agak lama dah tertangguh. Sebelum tu, untuk siapa-siapa yang belum sertai grup public Telegram, saya share dulu saya punya link kepada grup public Telegram dekat bahagian komen. Nanti tuan-puan boleh masuk dalam grup lah. So apa-apa soalan yang saya mampu jawab, saya jawab dalam grup lah. Okay, sampai situ dahulu sehingga kita bertemu lagi. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.